Assalamualaikum. Kita continue trial Johor 2020 SPM Biology. Question number 6. Figure 6.1 shows physiological process in a human. Okay, kita dapat lihat kat sini, ini adalah satu proses penghasilan ovum sebab kita dah tampak kat sini penghasilan ovum. Dan proses penghasilan ovum kita dah belajar, nama dia ialah oogenesis. Jadi kalau soalan yang bergambar, maka gambar memainkan peranan yang sangat penting dalam awak punya jawapan. Mari kita lihat soalan dia. Describe the process in figure 6.1. Markah dia 4. Maka ini adalah satu soalan yang sangat mudah untuk kamu jawab, sebab jawapannya semua kita boleh jumpa di dalam gambar. Okey, kita bermula dekat sini. Okey. Ayat yang pertama yang kita boleh lihat ialah proses oogenesis bermula daripada sel yang berada di dalam ovari. Namanya ialah germinal epithelial cell, dan sel ni adalah bersifat diploid. Maksudnya dia punya kromosom, jumlah kromosom number adalah sebanyak 46. Okey, mulakan ayat kamu dengan apa yang kamu lihat di dalam gambar. Pertama, dia tak ada cakap proses ni adalah proses apa. Jadi kamu kena nyatakan the process is called oogenesis. Okey. Ayat yang kedua adalah proses di sini. Okey, kamu lihat dekat situ germinal epithelial cell. Ayat kamu ialah germinal epithelial cell, buat ayat penuh undergo proses apa? Mitosis. Kat sini dia berlaku proses mitosis sebab dia nak menambahkan bilangan dia. Sebab tu awak lihat dekat sini dia punya bilangan kromosom masih lagi diploid, tidak berubah. Undergo mitosis to form oogonium. Okay, to form diploid oogonium. Kalau tak sebut diploid pun tak apa. Okay, seterusnya, ayat yang seterusnya ialah apa yang berlaku pada peringkat yang seterusnya, di mana oogonium menjadi primary oocyte. Ini adalah proses di mana oogonium tu membesar. Sebenarnya dia grow. Klik kat situ, oogonium grow to form primary oocyte. Okay, primary oocyte. Okay, dan seterusnya kita pergi kepada stage yang seterusnya, di mana primary oocyte menjadi dua molekul. Kat sini awak dapat lihat, kat situ dia menjadi secondary oocyte dan first polar body. Dekat sini kita dapat lihat dia punya bilangan kromosom dah menjadi separuh daripada 2N. Daripada 2N ni menjadi N. Tetapi selepas proses yang berlaku dekat sini, X ni, dia menghasilkan dua sel yang berbeza, iaitu menghasilkan secondary oocyte dan juga first polar body. Yang ni awak kena sebut macam biasa. Primary oocyte, okay, primary oocyte undergo proses apa? Meiosis 1 dekat sini meiosis 1. Undergo meiosis 1 to form, menghasilkan secondary oocyte and first polar body. Awak cakap secondary oocyte and first polar body. Okay, itu ayat yang seterusnya. Okay, settle dekat situ. Kalau awak nak tambah boleh juga, iaitu awak cakap to form haploid secondary oocyte and first polar body. Okay, alright. Dan selepas secondary oocyte ni terhasil, kita pergi kepada stage proses yang seterusnya, iaitu stage yang seterusnya di mana secondary oocyte menjadi ovum. Okey, tapi kalau awak nak secara detail ini markahnya 4. Kalau awak nak buat ni pun dah cukup sebenarnya, tapi kita nak teruskan secara detail. Sebenarnya secondary oocyte akan undergo meiosis 2, tapi proses tu tak lengkap. Dia akan pause dekat metaphase 2.
Okay, dia akan pause dekat metaphase 2. Itu nak tulis pun boleh. Kita akan tulis secondary oocyte. SO ni secondary oocyte. Start meiosis 2 Start meiosis 2 until metaphase 2. Okay. Lepas tu, masa bila dia teruskan daripada metaphase 2 jadi anaphase 2, telophase 2 dan seterusnya menghasilkan ovum di masa-masa sperm penetrate dia. If sperm penetrate the secondary oocyte, maka meiosis 2 will be completed. Okay, faham Okay. Two haploid cell seterusnya. Dan juga dalam masa yang sama dia menghasilkan second polar body. Okay, itulah. Complete dah proses tu. Okay. Will be completed to form ovum. Okay, kalau awak nak tambah, awak cakap lah polar body will be degenerate. Okay, itu saja untuk soalan ni. Alright, seterusnya kita pergi kepada soalan human chorionic gonadotropin hormone has a similar role to luteinizing hormone. Maksudnya dekat sini soalan ni beritahu hormon HCG ni, okay, dia ada fungsi yang sama dengan luteinizing hormone, dan kamu kena tahu luteinizing hormone ni fungsi dia adalah untuk stimulate ovulation, stimulate proses ovulasi. Ovulation tu adalah proses releasing of secondary oocyte from ovary ke fallopian tube. Woman has problem conceiving due to failure in ovulation. The woman become pregnant after a doctor has given her injection of HCG. Jadi wanita ni dia gagal untuk pregnant, tetapi doktor telah memberi suntikan HCG. Selepas dapat suntikan dia boleh pregnant. Maksudnya dia kata kat sini HCG ni yang berperanan sama dengan LH telah membantu perempuan ni, wanita ini mengandung. Jadi soalan, based on the above statement, explain how the HCG injection enable the process of pregnancy. Okay, markahnya ada 6. Maka kat sini kita buat macam biasa lah. Kita anggap HCG tu sama macam LH. Jadi kita cakap lah poin yang pertama, HCG, apa fungsi LH? Stimulate ovulation. Okay. Selepas HCG stimulate ovulation, what happen? What happen ni semasa ovulation? Beritahulah. When semasa HCG ni, semasa hormon HCG ni, okay, kata HCG kita masukkan dalam body, lepas tu level of HCG tu meningkat dalam darah dalam darah perempuan tadi, dalam darah wanita tadi. Apabila level of HCG hormone increase sampai maksimum, maka dia akan stimulate ovulation. Jadi awak kena terangkanlah apa itu ovulation, in which secondary oocyte release from ovary to fallopian tube. Okay, to fallopian tube. Okay, selepas tu ovum ni fertilize. Sebab dia tanya macam mana boleh pregnant, maka adalah berlaku proses fertilization. Ovum fertilized by sperm. Lepas tu ayat yang seterusnya, to form zygote lah, menghasilkan zygote. Okay, itu yang pertama. Seterusnya kita kena lihat selepas ovary ni release dia punya secondary oocyte, graphene follicle yang ada dekat dalam
ovari tu tadi, graphene follicle akan bertukar menjadi corpus luteum. Okey, lepas tu ayat seterusnya, corpus luteum secrete progesteron. Okey, progesteron ni fungsi untuk apa? Untuk thicken endometrium wall. Okey, kenapa dia nak thicken endometrium wall? Prepare for implantation. Okay, prepare for implantation. Bila dah berlaku implantation, maka perempuan tu bolehlah pregnancy. Faham Faham Kita terangkan lagi sekali. HCG inject dalam badan, lepas tu HCG reach maximum. After that, it will stimulate ovulation process. Okay, in which the secondary oocyte is being released from ovary to fallopian tube, and then the ovum will be fertilized by sperm to form zygote. At the same time, graphene follicle, after releasing the secondary oocyte, it will become corpus luteum, and then corpus luteum will secrete progesterone to thicken endometrium wall, and it will prepare for implantation for pregnancy. Okay, itu saja untuk soalan ni. 6 markah Point dia banyak, lebih daripada 6.